Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Rasyiki binti Basri. Saya berumur 20 tahun tahun ini. Saya berasal dari Sentul, Kuala Lumpur. Saya sekarang belajar di Universiti Teknologi Mara Campus Center. Saya seorang pelajar jurusan pengurusan pejabat dan teknologi, ataupun dikenali sebagai OM, Office Management, dan kod kos kami adalah BA118. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberitahu atau berkongsi dengan anda semua mengenai apa itu rukun negara. Lepas tu, anda mesti ramai yang tak tahu apa itu rukun negara. Jadi saya membuat video inilah, and tujuan utama saya buat video ini adalah untuk kerja khusus kurikulum saya, iaitu kod HKR 112, pengurusan ataupun model pembangunan modal insan. So saya harap anda enjoy tahu berapa prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara, terdapat 5 prinsip rukun negara yang selalu buat macam ni tu kan. Rukun negara ada 5. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Yang terakhir, yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara terdapat 5 perkara. Sekarang saya akan bagi tahu anda maksud ataupun apa itu rukun negara. Anda mesti tertanya-tanya kan, apa itu rukun negara? Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum Malaysia. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Oleh itu, prinsip-prinsip dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi memastikan kejayaan dan kestabilan Malaysia. Prinsip rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, dimaksudkan sebagai bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama inilah yang akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa agama Islam adalah agama rasmi persekutuan. Akan tetapi, agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Jawatan Kuasa Pengubah Rukun Negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. Dengan ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan merosakkan bangsa dan negara. Prinsip kedua, rukun kesetiaan kepada raja dan negara, ialah berteraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong sebagai ketua negara. Ia selaras dengan kedudukan Yang di-Pertua Agong sebagai raja mengikut perlembagaan. Sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri yang dipertua negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda, raja-raja yang dipertua negeri merupakan lambang kepada perpaduan rakyat. Jadi kesetiaan kita kepada raja dan negara bermaksud kita hendaklah menumbuhkan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas sebagai seorang warga negara kepada Seri Paduka Seri Baginda Yang di-Pertua Agong. Di peringkat negeri, rakyat dikehendaki menumbuhkan taat setia kepada raja yang memerintah negara mereka tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertua Agong. Jadi dekat sini dia nak tunjuk kita kena taat setia dengan raja kita. Seterusnya, prinsip ketiga iaitu keluhuran perlembagaan. Ia menekankan rakyat perlu menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran perlembagaan negara. Perlembagaan negara adalah sumber perundangan yang tertinggi dan berfungsi untuk memberi
perlindungan kepada setiap rakyat yang mempunyai hak dan keistimewaan mereka sebagai seorang warga negara. Setiap warga negara dikehendaki menghormati, menghargai serta memahami setiap maksud dan kandungan di dalam latar belakang sejarah perbentukan perlembagaan negara. Perlembagaan negara telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum di pihak negeri ini. Oleh itu, ia merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan atau diganggu atau digugat oleh mana-mana individu ataupun pihak. Prinsip yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Keadilan yang diasaskan atas kedaulatan undang-undang menunjukkan bahawa setiap rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang. Kebebasan asasi juga terjamin bagi semua warga negara Malaysia. Undang-undang negara yang berasaskan perlembagaan perlu diterima dan dipertahankan kedaulatannya sampai bila-bila. Tanpa adanya undang-undang, maka sesebuah negara tidak akan dapat mencapai keamanan dan kestabilan. Seterusnya, undang-undang negara dijamin oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Biasanya kalau cakap pasal undang-undang, biasanya akan dikaitkan dengan mahkamah, peguam, hakim. That's why lah kita punya negara dijaga oleh institusi kehakiman. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk nak mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Dengan adanya kewujudan undang-undang, ia akan menjamin setiap hidup anggota masyarakat agar dapat hidup dalam suasana yang teratur, selamat dan persebarang bentuk kekacauan. Hak-hak semua rakyat juga boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang serta perkara-perkara seperti mana yang dijamin oleh perlembagaan negara. So, undang-undang ni penting lah. Kalau tak ada undang-undang ni, negara boleh huru-hara, kucak-kacir, pelaku jenayah tanpa ada undang-undang, tanpa dikenakan apa-apa hukuman. Akhir sekali, prinsip yang kelima iaitu rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Di dalam ini, ia ingin menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat. Ia bertujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan di Malaysia. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin dan bermoral tinggi, kerana ia membantu mewujudkan sesebuah masyarakat yang harmoni. Tatatusila ini membenci dan mengutuk tingkah laku atau perbuatan yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau sesuatu golongan. Tingkah laku juga mengandungi suatu darjat kesusilaan yang tinggi dalam kedua-dua kehidupan persenjahan dan kehidupan bernegara. Prinsip ini menjadikan panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan perkembangan sesuatu dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Sayang anak Malaysia.